Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada hari ini dapat bersama-sama dalam forum dan perkongsian yang bakal dikongsikan oleh ahli panel, dan kita perlulah bersyukur dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan. Dapatlah kita bersama-sama menghirup udara yang diberikan olehnya. Marilah kita sama-sama untuk merenung seketika tentang kejadian yang berlaku di dalam negara dan di luar negara kita, iaitu terjadinya wabak COVID-19 yang banyak mengambil nyawa dan semakin hari amat membimbangkan. Saya Junior Muhammad Syaril bin Jursin selaku moderator pada hari ini dalam perbincangan forum pada hari ini, dan bersama-sama saya adalah ahli panel yang lain, iaitu saya akan memperkenalkan kepada semua, iaitu ahli panel yang pertama yang bernama Alif Syahmi bin Yusri, dan yang kedua adalah Muhammad Faiz Fahmi bin Osman, dan yang terakhir adalah Anis Asturina bin Muhammad Abdul Rashid. Okey, soalan ini saya akan tunjukkan kepada ahli panel yang pertama. Apakah pandangan ahli panel yang pertama tentang topik yang kita akan bincangkan pada forum ini, iaitu topik yang berkaitan dengan jump scary dan penerimaan prank kepada masyarakat di dalam negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada siapa yang menonton forum ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya dan ahli panel yang lain untuk menjayakan forum ini. Okey, pandangan saya terhadap budaya jump scare, prank dan jump scare, iaitu topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah, seperti yang kita maklum, budaya ini semakin menjadi sejak akhir-akhir ini. Hal ini kerana terjadi apabila masyarakat kita, lebih-lebih lagi golongan muda yang terikut dengan budaya barat. Selain itu, budaya ini terjadi kerana disebabkan oleh PKP dan lockdown pada tempoh hari, di mana masing-masing mencari hiburan untuk menghiburkan diri masing-masing. Jadi mereka membuat konten YouTube, konten TikTok dan sebagainya untuk menghiburkan diri. Tak salah kalau kita menghiburkan, tapi orang kata jangan berlebih. Okey, topik ini juga sangat diperkatakan pada sekarang kerana jump scare boleh menyebabkan meletakkan kesan yang sangat serius. Ada yang menyebabkan kematian, dan prank juga ada juga yang menyebabkan kematian kerana terkejut dengan dengan hiburan yang dilakukan oleh golongan ini. Ahli panel yang pertama, umumnya kita mengetahui bahawa prank ini merupakan perkara yang bahaya, iaitu menghantar video di tengah-tengah malam untuk dijadikan sebagai bahan lawak. Tapi setengah orang ataupun masyarakat tidak dapat menerima ini, dan mungkin dapat membahayakan orang sekeliling kita. Okey, soalan ini saya tunjukkan kepada panel ahli yang kedua, iaitu soalan yang bagaimanakah topik yang kita bincang ini menghangatkan lagi sosial media kita. Okey, dipersilakan panel yang kedua untuk menjawab soalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang menonton forum ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan moderator, panelis dan para hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Okey. Okey, saya akan menjawab soalan yang diajukan oleh tuan moderator kepada saya, iaitu soalan berkaitan tentang bagaimanakah topik ini, iaitu topik berkaitan tentang prank menghangatkan dari segi sosial media. Okey, umum kita mengetahui pada hari ini masyarakat memerlukan hiburan disebabkan pandemik COVID-19, yang mana pelbagai perkara-perkara negatif ataupun boleh dikatakan mendatangkan musibah lah kepada masyarakat seluruh dunia. Okey, bagi contoh, dari segi pemikiran mereka mengalami agak murung, dan ramai yang mengalami dari segi masalah mental dan kurang stabil lah, boleh katakan.
Okey, dan ramai juga mengalami isu ingin membunuh diri. Okey. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Okey, sekarang masyarakat sekarang ni mereka lebih memerlukan hiburan. Dari segi hiburan untuk menaikkan dari segi mentaliti mereka untuk kembali bertenaga. Disebabkan COVID-19 pandemik COVID-19 ni banyak yang agak terkesan dan terkesima. Okey, dari segi hiburan tu, kebanyakan masyarakat sekarang ni mereka macam meluangkan masa di sosial media seperti TikTok, Twitter, Facebook dan Instagram. Yang mana di dalam TikTok, Twitter, Facebook, Instagram tu terdapat video-video yang pelbagai. Okey, salah satunya video berkaitan tentang prank lah. Okey. Masyarakat sekarang ni boleh dikatakan suka melihat perkara-perkara yang agak menghiburkan dan mendatangkan lawak lah bagi mereka. Setengah pihak menganggap benda perkara itu berlawak, tapi bukan. Ia tidak lawak sama sekali dan ia macam mendatangkan kemudaratan kepada seseorang yang di prank itu. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua atas segala perkongsian yang telah diberikan. Okey, saya tunjukkan kepada soalan yang ketiga, di mana saya akan beri soalan ini kepada ahli panel yang ketiga. Okey, soalan dia adalah apakah kesan yang akan terjadi terhadap diri kita, masyarakat sekeliling jika perkara ini tidak dibendung. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada moderator kerana sudi menjemput saya pada forum kali ini. Okey, untuk soalan yang ketiga, di mana kesan terhadap diri serta masyarakat sekeliling jika ianya tidak dibendung. Okey, untuk kesan yang pertama iaitu untuk diri, di mana yang pertama adalah trauma. Okey, trauma ni adalah peristiwa ataupun persekitaran yang dialami oleh seseorang individu yang akan menyebabkan kesan kepada emosi, fizikal serta kesihatan seseorang individu tersebut. Okey, yang kedua, bila mana orang tu dah prank kita jadi akan kurang percaya kepada orang yang dah prank kita. So kat sini orang kata apa? Mula akan timbul hilang kepercayaan tersebut. Okey, yang kedua pula iaitu daripada segi masyarakat, di mana ia akan merosakkan akidah lah. Kerana selalunya kegiatan prank ni adalah ikutan budaya barat, di mana mereka gemar untuk melakukan prank sesama mereka. Jadi kita sebagai umat Islam tidak digalakkan untuk melakukan kegiatan prank. Seperti yang kita tahu, kegiatan prank ni adalah tidak elok. Tanpa kita tahu, kita telah pun menyakiti ataupun melukai hati seseorang kerana apabila berbuat demikian. Okey, yang seterusnya akan dipandang mundur ataupun dipandang hina kerana kegiatan prank ni tak semua orang suka. Jadi apabila orang melakukan kegiatan prank ni, orang kata apa macam satu perbuatan yang sangat tak elok, memang perbuatan yang hina lah, memang perbuatan yang orang akan pandang serong. Sebab apabila kita melakukan kegiatan tersebut, kita telah pun menyakiti hati seseorang, di mana orang tu tak suka pun apabila kita nak prank dia. Okey, saudara-saudari sekalian, terima kasih kepada ahli panel yang ketiga kerana telah menjawab dengan baik tentang soalan yang saya berikan. Okey, soalan yang keempat adalah sejauh manakah keadaan ini dapat membahayakan masyarakat di dalam negara kita ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan ini. Okey, budaya prank dan jump scare ini boleh menyebabkan orang ramai terkejut apabila lebih-lebih lagi orang tua dan orang yang mempunyai penyakit kronis seperti penyakit jantung, maka mereka mudah untuk terkejut dan lebih teruk lagi boleh menyebabkan kematian. Jadi kita tak mahu isu ni hanyalah hiburan tetapi boleh menyebabkan kematian. Seterusnya boleh merosakkan akidah, di mana kita tahu budaya prank ini adalah daripada budaya barat, di mana mereka pergaulan mereka pun tidak terhad, bebas. Jadi sebagai contoh, mereka melakukan soft porn, di mana prank yang ke arah seks.
hadirin dan hadirat yang saya kasihi, kita masuk kepada bahagian akhir dalam forum ini, di mana soalan ini saya akan tujukan kepada ketiga-tiga ahli panel. Dalam ketiga-tiga ahli panel ini, boleh ahli panel untuk berkongsikan tentang tips untuk membendung kegiatan ini daripada terus menghantui ataupun membahayakan masyarakat di dalam negara ini. Soalan ini saya berikan kepada ahli panel yang pertama, dan kita akan seterusnya kepada ahli panel yang kedua dan yang terakhir yang ketiga. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator di atas soalan ini. Bagi saya tips untuk membendung daripada gejala budaya prank dan jump scare ini berlaku adalah daripada pihak sekolah bertanggungjawab lah. Sekolah bertanggungjawab dengan memberi pendedahan awal kepada ibu bapa di mana mengawal aktiviti ataupun aktiviti harian yang dilakukan oleh anak-anak, di mana saya tahu pada zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak sudah mempunyai telefon bimbit sendiri disebabkan ramai yang belajar online. Jadi mereka install TikTok, YouTube. Jadi ibu bapa perlu mengawal, memerhati, sentiasa berjaga-jaga supaya konten yang anak-anak tengok di YouTube, TikTok itu bukan dari konten prank dan juga jump scare. Setidaknya kita boleh lagi mengawal daripada benda ini terus menular. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dari segi tips untuk membendung kegiatan prank ni, kegiatan prank ni dia hadir pada diri sendiri seseorang tu lah. Dia terpulang pada seseorang tu untuk merubah dia punya persepsi untuk tidak membuat prank. Kerana prank ni boleh dikatakan mendatangkan pelbagai perkara yang negatif lah, bukan ke hala positif. So, ia hadir pada diri sendiri. Jadi diri sendiri kena berubah lah daripada tidak melakukan prank ni. Saya rasa yang tu saja tip daripada saya. Saya bagi kembali kepada Tuan Moderator lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Untuk soalan yang seterusnya, di mana tips untuk membendung kegiatan prank ni. Dari segi kesedaran ibu bapa, di mana setiap ibu bapa ni ada cara yang unik dan berbeza dalam mendidik anak-anak. Sesungguhnya kanak-kanak tu perlu tahu dan dimaklumkan mengenai kesan, akibat dan tanggungjawab dari perbuatan yang mereka telah lakukan. Ternyata dengan mewujudkan trauma dengan prank ni, matlamat tak mungkin akan berhasil. Agama sendiri pun tidak pernah mengajar untuk menipu dan mengiyakan walaupun untuk tujuan pendidikan. Jadi memang orang kata memang agama sendiri pun tak mengajar, jadi kita tak digalakkan untuk berbuat demikian. Seterusnya saya nak terangkan sedikitlah mengenai melampau dalam gurauan. Istilah melampau dalam gurauan ni dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Yang mana Allah SWT ni melarang perbuatan merendah-rendahkan orang lain, menyebarkan aib orang lain, memanggil orang lain dengan panggilan buruk dan lain-lain. Firman Allah, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak, iaitu dari kaum lelaki, mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban sesetengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ianya beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat. Berhibur dengan prank yang berlebih-lebih, hukumnya tidak boleh dan haram, kerana beberapa dalil berikut iaitu la yuhillu lil musliman ayyurawi musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Daud 5004 dan Ahmad 23064. Saya ingin menyatakan dari segi tidak puas hati yang saya
terhadap perkara-perkara begini, kerana perkara ini agak mendatangkan boleh katakan agak mendatangkan inilah kemukaan daripada Maha Pencipta, kerana ia boleh katakan seperti mempersenda Sang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya agak tidak tahu ini mengatakan apa lagi, kerana saya memang agak sedih masyarakat sekarang lebih membuat benda-benda perkara-perkara lara, dan mereka seperti meninggalkan pesan Nabi Muhammad, yang mana baginda menyatakan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Okay, saya merayu kepada para penonton supaya berhati-hatilah ketika menonton sesebuah video itu, kerana video itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada seseorang. Okay, saya rasa saya harap dapat menjawablah persoalan yang diajukan oleh Tuan Moderator. Alhamdulillah, forum kita ini berjalan dengan lancarnya, di mana setiap perkongsian yang telah diberikan dapat memberikan sedikit ataupun banyak ilmu yang baru kepada saudara-saudari yang melihat forum kami pada hari ini. Okay, apa yang saya lihat adalah bahawa topik yang kami bincangkan ini merupakan topik yang hangat di media sosial, yang boleh membahayakan orang sekeliling kita, terutama sekali orang yang lebih tua ataupun orang yang berumur daripada kita, yang kemungkinan mereka mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung yang boleh menyebabkan kematian. Okay, kalau boleh, bukan itu saja, kita sebagai masyarakat dalam negara ini perlulah bertanggungjawab untuk membendung kegiatan ini agar kita hidup dalam sejahtera dan harmoni, supaya kehidupan kita ini dipenuhi dengan ketenangan tanpa gangguan ataupun prank-prank yang berlaku di negara barat, yang umumnya penerimaan orang Malaysia ketika ini kurang ataupun tidak baik, dan perlulah kita sebagai masyarakat ataupun pengguna media sosial untuk mengesan dan memberi tahu kepada pihak yang berwajib agar hidup kita dalam keadaan sejahtera. Okey, saya minta maaf jika dalam forum ini saya mempunyai kesalahan ataupun sebarang ucapan yang menyakiti hadirin ataupun panel jemputan. Okey, saya minta maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya, dan semua yang saya berikan ataupun yakni soalan yang mampu ataupun menyusahkan dari panel untuk menjawab, saya minta maaf. Okey, saya ingin terima kasihlah kepada Tuan Moderator. Okey, sekian, terima kasih. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi untuk akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya dalam menjayakan forum pada kali ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Okay, hashtag kita jaga kita. Stay safe semua. Bye. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.